وبركاته. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام والإيمان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد، إمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين في عافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم أما بعد. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan taufik serta inayah Allah Subhanahu wa taala kita masih lagi diberi kesempatan sehingga kita dapat lagi meneruskan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama kita menunaikan solat fardu maghrib yang telah disempurnakan dengan cara berjamaah. Dan pada masa yang sama pada malam ini kita dapat lagi meneruskan kuliah maghrib kita. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini kita semua mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah pada malam ini kita akan sambung lagi perbincangan kita berkaitan dengan kitab Penawar Bagi Hati. Sambungannya di muka surat 49. Muka surat 49 masih lagi pada bab yang ketujuh, pada menyatakan kasih akan dunia. Bab yang ketujuh pada menyatakan kasih akan dunia. Sebelum ni telah kita bincang pada perbincangan yang lalu. Tajuk ini dah 3 ataupun 4 barisan yang telah kita bincang pada pertemuan yang lalu. Jadi saya berhajat untuk nak ulang kembali pada malam ini tajuk yang sama dan kita teruskan sambungannya. Qala al-musannifu rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi daraini amin. Bab yang ketujuh pada menyatakan kasih akan dunia. Ketahui olehmu akan bahawasanya dikehendaki dengan dunia itu tiap-tiap barang yang di atas muka bumi, daripada segala yang diingini dan segala yang sedap-sedap dan segala mata benda yang ingin akan dia oleh nafsu dan loba ia atasnya. Itu dunia. Dunia ni antara benda yang menjadi rebutan pada kita hari ini, menjadi topik utama kita pada hari ini. Kalau kita tidak dibimbing dengan wahyu Allah, maka itulah dia jadi. Dunia jadi topik utama sehingga kita lupakan akhirat. Pasal apa? Pasal dunia ni memang cocok dengan jiwa kita, cocok dengan hawa nafsu kita. Sebab itulah ada orang sanggup menipu dengan sebab dunia. Ada orang sanggup putus silaturahim dengan sebab dunia. Ada orang sanggup berbunuh-bunuhan dengan sebab dunia. Besar pengaruh dunia kalau macam tu. Kalau dengan sebab dunia orang boleh putus silaturahim, dengan sebab dunia orang masam muka, dengan sebab dunia orang berbunuh-bunuhan, maka fitnah yang besar ada pada dunia.
Maka dengan sebab itulah kita pada hari ini jangan tertipu. Sebab tu kita mari masjid, mari surau, bukan sekadar sembahyang. Kita datang untuk dengar kuliah, belajar. Supaya apa? Supaya baki masa yang kita hadapi dalam kehidupan harian kita jangan tertipu dengan dunia. Walaupun banyak masa di luar surau, walaupun banyak masa di luar masjid, kita hanya sejam dalam kuliah maghrib, kita hanya 1 jam dalam kuliah subuh. Kalau kiranya tak cukup berbanding dengan pengurusan kehidupan kita 24 jam, berapa jam sangat kita dengan program-program agama. Dengan sebab tu, kalau ianya bukan menjadi topik utama dalam kehidupan kita, agama ni bukan jadi topik utama, akhirat bukan jadi topik utama, maka dunia akan ambil tempat tersebut. Apabila dunia ambil tempat kita, maka seolah-olah kita nak urus kehidupan di dunia ni seolah-olah tak mati. Walau mati ni sunnah dalam kehidupan kita. Setiap yang hidup pasti akan merasai mati. Dah sunnah kehidupan kita. Sebab tu jangan kena tipu pula kita. Tapi ramai kena tipu hari ni. Ramai orang tertipu pada hari ni. Kerana apa? Kerana mereka nampak dunia ni segala-gala. Pangkat darjat segala-gala, wang ringgit segala-gala, rumah tangga kita segala-gala, kenderaan kita segala-gala. Apabila itu matlamat kita, jawatan kita, matlamat kita, maka ada masa tak dengan surau? Ada masa hari Jumaat. Itu pun terpaksa. Bukan ada masa, terpaksa. Bila lagi ada masa? Hari Raya. Hari Raya 2 kali setahun. Aidilfitri, Aidil Adha. Itu je. Lain masa, jarang-jarang, kadang-kadang. Itu pun terpaksa singgah di masjid. Kalau tak, memang tak reti nak singgah. Tapi insya-Allah kat depan saya ni istiqamah. Istiqamah. Saya dah kenal dah. Dah kenal dah di kalangan kita ni. Sebab lama dah saya sini. Berapa tahun Ji? Lama dah. 3 tahun ada dah. Lebih kurang 3-4 dah. Maknanya boleh kenal dah jemaah-jemaah di surau ni. Saya tengok rupa ni tahu dah hak mana istiqamah, hak mana hak gelang timbul, hak kejap ada, kejap tak ada, hak jenis cik semua. Ada juga jenis ni. Tak apa, ala kulihal ada juga pasal kita sibuk dengan dunia masing-masing. Itulah dunia dipanggil. Itulah dunia kita sebenarnya. Maka dengan sebab itulah ulama tasawuf menceritakan salah satu tajuk dalam perbahasan sifat tercela ni, iaitu kasihkan dunia merupakan salah satu bahana yang mesti kita elok. Jangan sampai kita tertipu dalam menguruskan kehidupan kita. Kerana apa? Kerana dunia ni benda yang diingini dan segala yang sedap-sedap, semua orang nak. Pasal apa? Pasal dia ni sedap. Sedap. Tak sedap apa? Dunia. Dunia. Dan segala mata benda yang diingin akan dia oleh nafsu. Nafsu nak apa? Nafsu nak kereta besar. Nafsu nak apa lagi? Rumah besar. Jawatan besar. Semua nak besar lagi. Pendapatan besar, rumah besar, kereta besar, isteri jangan besar sangat, biasa-biasa. Biasa-biasa. 1, 2, 3 tak apa, 4. Tu bagi orang mampu. Fa in kiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau tak mampu nak handle, maka cukuplah 1. Macam saya ni, tak mampu buat masa ni. 1 sudah. Tapi kena doa tu. Doa moga-moga mampu 1 masa. Pasal apa? Ni bukan nafsu ni semata-mata. Sunnah dan jual. Nafsu juga. Nafsu hak mana nafsu? Hak kita seronok tu nafsu dalam bab nikah kahwin ni. Hak seronok kita berkeluarga tu, keseronokan tu nafsu, tuan-tuan. Kita bersama dengan isteri kita, bersama dengan anak kita, tuan-tuan, menjadikan jiwa kita seronok ketika tu dunia. Hak ibadah mana dia? Hak kita ikut sunnah Nabi tu ibadah.
Hak kita ikut. Kita kahwin ni pasal apa? Bukan kerana nafsu semata-mata, kerana beramal ibadah dengan sebab Nabi ajar kita dengan amal ibadah tersebut. Sehingga Nabi nyatakan, an-nikahu sunnati, faman lam ya'mal bisunnati falaysa minni. Nabi bagi tahu, bukan saya ni. Saya tukang baca je. Nabi kata nikah. Nikah itu sunnahku. Dan barang siapa yang tidak beramal dengan sunnahku, falaisa minni, maka ia bukan daripada kalanganku. Siapa-siapa yang mampu berkahwin, tiba-tiba tak nak kahwin, calon ada dah, tak nak kahwin, dia mampu zahir dan batin, calonnya ada, kemampuan, duit ada, tempat tinggal, semua ada, tiba-tiba saja-saja tak nak kahwin, Nabi kata ia bukan daripada kalanganku. Tapi kalau tak kahwin tadi dengan sebab apa? Dengan sebab ada darurah tertentu, ada tak apa tuan-tuan. Takut kalau kita kahwin, dengan sebab kita kahwin dengan si fulan ni, fulanah ni, teranaya dia dengan sebab tak mampu belah kita. Sama ada zahir ataupun batin, itu cerita lain, tuan-tuan. Dengan sebab tu kita kena beramal, tuan-tuan. Ada di sana nafsu semata-mata pun ada, dan ada di sana ibadah pun ada, lagi sunnah pun ada. Ada sebalik sana. Mau bergantung pada kita pada hari ni. Adakah kita buat kerana nafsu semata-mata ataupun kerana sunnah. Barang siapa yang buat kerana sunnah, maka dia tidak akan mempermainkan apa yang dia buat. Kerana dia tahu ini amanah Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang buat kerana nafsu, dia buat kerana nafsu, tuan-tuan. Habis mani, sempah dibuang. Dia standard macam tu, tuan tak? Pasal apa? Pasal nafsu. Sebab tu kita tengok di Jabatan Agama, tuan-tuan. Dalam Selangor kita ni, kalau ikut perangkaan tahun 2010-2011, tuan-tuan, orang bercerai dalam setahun dalam lebih kurang 6,000, tuan-tuan, setahun. Dalam Selangor, tuan-tuan. Orang berkahwin berapa? 16,000 kes setahun, tuan-tuan. Ada orang kahwin nak cerai? Ada niat macam tu? Tak ada, tuan-tuan. Tapi pasal apa berlaku juga? Pasal nafsu semata-mata, tuan-tuan. Bukan kerana sunnah, maka itulah dia jadinya, tuan. Tapi barang siapa yang buat kerana ibadah pada Allah, kahwin ni ibadah, tuan-tuan. Sembahyang kita sebelum kahwin lain cerita. Dah berkahwin, lain lah jadi, tuan-tuan. Hebat tak? Hebat, tuan-tuan. Orang yang dah berkahwin, dia mari sembahyang jemaah. Berapa dapat? 70 dapat, tuan-tuan. Yang main-main. Isteri kat rumah, walaupun dia tak datang, dia dapat pahala tak? Dia dapat juga kerana dia jadi isteri yang solehah, tuan-tuan. Tapi kalau dia mari juga sini, lagi banyak dia dapat. Hak dia dapat, hak suami buat, dia dapat juga. Hebat. Kalau suami nak banyak lagi, dia kena tambah cawangan lagi satu. Daripada 70, dengan sebab satu cawangan lagi ada, dia jadi 140. Banyak tak? Banyak. Okey. Teruskan perjuangan anda. Kaya kan tak bagi orang hak nampak nilai akhirat, kan tak? Tapi jangan nampak nafsu semata-mata. Kalau nampak nafsu, kita berdepan dengan unsur-unsur fitnah yang boleh menyebabkan rosak institusi keluarga. Tapi kalau kita buat lillahi ta'ala, maka di sana ada pembelaan Allah Ta'ala. Muslimat mesti marah saya malam. Jangan marah. Ini bukan cerita nak marah ni. Ini kita cerita syariat Allah. Tak ada siapa nak marah. Ada masalah. Okay, bagus belakang muslimah kita. Ni muslimah ahli syurga sebenarnya. Jangan rasa nak marah pula. Ustaz ni Allah Akbar. Tahu hak tu hak kita nak marah. Hak tu juga yang dia ceritanya. Tak, bukan kerana tu sebenarnya. Kita nak cerita ni supaya kita faham kedudukan. Seterusnya. Dan harta dan kemegahan itu setengah daripada dunia. Ni hak pokok, tuan-tuan. Harta dan kemegahan. Harta dan pangkat darjat. Hak ni benda orang berlumba-lumba hari ni, tuan-tuan. Setengah daripada dunia, bukan keseluruhan tu. Sebab dunia ni luar. Antara hak paling besar, harta dan kemegahan merupakan setengah daripada dunia. Ramai orang bergaduh kerana harta. Ramai.